Salam sejahtera yang dihormati Profesor Madya Dr. Melvin Majikun selaku pensyarah subjek pengurusan awam strategik Universiti Utara Malaysia dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan berkaitan analisis strategik Kementerian Kesihatan Malaysia dalam konteks pengurusan awam strategik. Secara umumnya, sektor kesihatan awam merupakan komponen kritikal dalam memastikan kesejahteraan sosial serta menyokong pembangunan negara yang mapan. Dalam konteks Malaysia, KKM berperanan sebagai agensi utama yang bertanggungjawab dalam perancangan, pelaksanaan serta pemantauan dasar kesihatan negara di samping menyediakan perkhidmatan kesihatan yang komprehensif merangkumi aspek pencegahan, rawatan dan pemulihan kepada masyarakat. Dari sudut perkembangan, sistem kesihatan negara telah melalui evolusi yang signifikan sejak era kolonial dan terus diperkukuhkan selepas kemerdekaan. Sehingga kini KKM mengendalikan rangkaian fasiliti kesihatan yang luas termasuk hospital kerajaan, klinik kesihatan serta klinik desa yang menjadi asas kepada sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan negara. Dari perspektif hala tuju strategik, kementerian ini menetapkan visi untuk mencapai sistem kesihatan berkualiti, selamat dan berfokuskan rakyat selaras dengan aspirasi liputan kesihatan sejagat. Walau bagaimanapun, perubahan persekitaran kesihatan yang semakin kompleks seperti peningkatan penyakit tidak berjangkit, kekurangan sumber kewangan serta tekanan terhadap tenaga kerja telah mewujudkan cabaran yang signifikan terhadap keberkesanan sistem kesihatan sedia ada. Sehubungan itu, tugasan ini mengaplikasikan teori sistem terbuka atau open system theory sebagai kerangka analisis bagi memahami interaksi antara input, proses dan output dalam organisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, analisis ini memberi tumpuan kepada 4 isu strategik utama yang mempengaruhi prestasi dan kelestarian sistem kesihatan di Malaysia. Seterusnya, saya Leonard Mogi, anak Vincent, nombor metrik 290953 akan membentangkan analisis berkaitan isu dalaman organisasi yang merangkumi aspek teknostruktural, proses manusia dan pengurusan sumber manusia. Pertama, dari sudut teknostruktural, struktur organisasi KKM yang berpusat dan biokratik mencerminkan pendekatan pentadbiran tradisional sektor awam. Walaupun struktur ini memastikan kawalan dan keseragaman dasar, ia sebenarnya menghadkan fleksibiliti dan memperlahankan proses membuat keputusan. Sebagai contoh, keputusan di peringkat hospital atau daerah sering bergantung kepada arahan pusat, menyebabkan respon terhadap keperluan tempatan menjadi kurang efektif. Selain itu, ketidaksepaduan sistem maklumat kesihatan turut menjadi cabaran utama. Ketiadaan sistem rekod perubatan elektronik yang bersepadu menyebabkan maklumat pesakit tidak dapat dikongsi secara menyeluruh antara fasiliti kesihatan. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan pengulangan ujian diagnostik, tetapi juga meningkatkan risiko kesilapan rawatan akibat maklumat yang tidak lengkap. Kedua, dari aspek proses manusia, budaya kerja dalam organisasi turut menjadi isu kritikal. Terdapat laporan berkaitan tekanan kerja yang tinggi, konflik hierarkis serta amalan buli dalam kalangan kaki tangan kesihatan. Dalam konteks ini, kelemahan utama adalah ketiadaan keselamatan psikologi di mana kaki tangan tidak berasa selamat untuk menyuarakan pandangan atau melaporkan kesilapan. Akibatnya, komunikasi menjadi terhad, pembelajaran organisasi terjejas dan risiko kesilapan perubatan meningkat. Ketiga, dari aspek pengurusan sumber manusia, KKN berdepan dengan krisis tenaga kerja yang bersifat sistemik. Peningkatan beban kerja selepas pandemik telah menyebabkan tahap burnout yang tinggi, khususnya dalam kalangan doktor muda dan jururawat. Selain itu, penjarahan tenaga kerja ke sektor awam dan luar negara menunjukkan kelemahan dalam strategi pengekalan bakat. Isu doktor kontrak juga menimbulkan ketidakpastian laluan kerjaya, sekaligus menyejaskan motivasi dan komitmen pekerja. Kesemua isu ini saling berkait dan memberi kesan langsung keupayaan organisasi dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan mampan. Seterusnya,
Pembentang ketiga akan membincangkan analisis persekitaran serta cadangan strategik bagi menangani cabaran ini. Seterusnya, saya akan membentangkan analisis persekitaran serta cadangan strategik bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Berdasarkan analisis persekitaran luaran, terdapat beberapa faktor peluang dan ancaman yang mempengaruhi hala tuju organisasi. Antara peluang utama ialah perkembangan teknologi digital kesihatan seperti telemedicine, penggunaan data analitik serta kecerdasan buatan yang berpotensi meningkatkan kecekapan operasi dan kualiti perkhidmatan. Selain itu, kerjasama antara sektor awam dan swasta melalui pendekatan public-private partnership turut membuka ruang kepada perkongsian kepakaran dan sumber secara lebih optimum. Namun begitu, organisasi turut berdepan beberapa ancaman utama seperti peningkatan kos perkhidmatan kesihatan, kekangan kewangan kerajaan, penghijrahan tenaga pakar serta peningkatan permintaan akibat penuaan populasi. Dari sudut persekitaran dalaman pula, KKM mempunyai kekuatan seperti rangkaian fasiliti kesihatan yang luas, kepakaran klinikal yang tinggi serta pengalaman dalam mengurus krisis kesihatan berskala besar. Walau bagaimanapun, kelemahan seperti birokrasi yang tinggi, kekurangan tenaga kerja dan ketidakpaduan sistem maklumat kesihatan perlu diberi perhatian. Berdasarkan penilaian ini, analisis SWOT digunakan untuk menilai kedudukan strategik organisasi di mana S merujuk kepada strength, W sebagai weaknesses, O sebagai opportunities dan T sebagai threats. Seterusnya, metrik tools digunakan untuk menjana strategi melalui padanan antara faktor dalaman dan luaran. Bagi strategi SO, iaitu padanan antara kekuatan dan peluang penekanan diberikan kepada pemanfaatan kepakaran klinikal dan rangkaian fasiliti kesihatan bagi memperluaskan penggunaan teknologi digital serta mengukuhkan kerjasama strategik dengan sektor swasta. Strategi WO pula memberi fokus kepada mengatasi kelemahan melalui transformasi digital, khususnya pembangunan sistem, rekod perubatan elektronik bersepadu serta penggunaan data analitik bagi meningkatkan kecekapan operasi. Bagi strategi ST, iaitu pendekatan yang diambil ialah menggunakan kekuatan institusi untuk mengurangkan ancaman termasuk memperkukuhkan dasar pengekalan tenaga kerja serta meningkatkan keupayaan organisasi dalam menghadapi peningkatan permintaan perkhidmatan. Manakala strategi WT melibatkan pendekatan defensif melalui reformasi pembiayaan kesihatan serta penstrukturan semula pengurusan sumber manusia bagi memastikan kelestarian sistem dalam jangka masa panjang. Sehubungan itu, beberapa cadangan strategik dikemukakan. Yang pertama ialah transformasi pembiayaan kesihatan melalui diversifikasi sumber kewangan seperti insurans kesihatan sosial bagi mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan. Kedua, pelaksanaan sistem EMR bersepadu bagi meningkatkan kecekapan operasi dan keselamatan pesakit. Yang ketiga, permekasaan budaya kerja positif melalui peningkatan keselamatan psikologi dan komunikasi terbuka dalam organisasi. Keempat, iaitu pengukuhan pengurusan sumber manusia melalui pengekalan bakat, laluan kerjaya yang jelas serta pengurusan beban kerja yang lebih sistematik. Secara kesimpulannya, Kementerian Kesihatan Malaysia perlu melaksanakan transformasi secara holistik, bersepadu dan berterusan bagi memastikan sistem kesihatan negara berada pada tahap yang lebih berkualiti, mampan dan berdaya tahan. Usaha ini bukan sahaja melibatkan penambahbaikan dari segi infrastruktur dan teknologi kesihatan, malah turut merangkumi pengukuhan sumber manusia, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan serta pemerkasaan dasar kesihatan awam. Dalam menghadapi cabaran masa hadapan seperti peningkatan kos rawatan, pertambahan penyakit tidak berjangkit serta ancaman wabak baharu, pendekatan yang proaktif dan inovatif amat diperlukan. Kerjasama sektor awam dan sektor swasta, penggunaan teknologi digital serta kesedaran masyarakat tentang penjagaan kesihatan juga memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan transformasi ini. Oleh itu, komitmen yang berterusan daripada semua pihak
termasuk kerajaan, tenaga kerja kesihatan dan rakyat amanah penting bagi memastikan sistem kesihatan negara terus kukuh, inklusif dan mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada seluruh masyarakat. Sekian sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.